إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengungsi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, para ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita peluang lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini sambil kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu akidah yang cukup sehingga iktiraf akidah kita sebagai akidah yang benar dan iktiraf kita sebagai hamba-hambanya yang benar, yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya, dan dengan itu dapat kita keselamatan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran-ganjaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita sambung lagi pembacaan kita pada muka surat berapa? Puas tak dengar? Berapa? 99. Baik, alhamdulillah. Pada muka surat 99 ya. Yaitu ciri-ciri orang yang benar-benar beriman ya. Ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada beberapa ciri, ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Ya, kalau kita beriman yang akhirnya kita beriman bahawa Allah telah mengutuskan atau memurniakan baginda semua akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu yang akhir sekali kita baca. Baginda itu bila ditanya macam mana akhlak Rasulullah wahai Aisyah, ditanya sahabat kepada Aisyah ya. Jawab Aisyah, Rasulullah baginda itu kana khuluquhul Quran. Artinya akhlak baginda itu adalah akhlak Al-Quranul Karim ya. Itu yang kita baca yang akhir dulu. Bila kita baca yang akhir dulu. Dan 12 ya. Ya. Bulan lagi tak bukan. Bulan 1. Ini bulan 2 betul lah ya. Itu yang ke-9, akhlak yang ke-9. Sebelum itu kita dah baca, kita kena beriman bahawa Allah telah membantu baginda dengan hujah-hujah yang nyata dan dalil-dalil yang terang, di mana terbukti orang kafir itu tak boleh berhujah dengan baginda. Ya. Ada jawapan yang betul kepada hujah-hujah yang dikemukakan oleh orang kafir. Kemudian sebelum itu juga kita dah baca bahawa kita kena beriman bahawa Allah telah membantu Nabi Muhammad itu dengan berbagai-bagai bentuk mukjizat. Mukjizat ni kita dah belajar, iaitu perkara yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya. Izin dengan redha, itu namanya mukjizat, perkara-perkara yang luar biasa, yang mencari adat kalau kita baca kitab-kitab tua. Begitulah perkara-perkara yang kita kena yakin kalau kita benar-benar merasakan diri kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu 99 yang sudah kita baca dulu. Malam ni kita terus lagi. Selain daripada itu, mulai kita baca ni ya. Baginda bersifat dengan setinggi-tinggi darjat.
Darjah nubuah tu darjah nabi itu yang tertinggi. Ya. Dan setinggi-tinggi darjah kemurahan dan kemuliaan, nabi itu orang yang paling pemurah dan juga paling mulia, karena dia adalah orang yang paling bertakwa sekali. Memadai dengan sedikit daripada kemewahan, baginda tidak mahu bermewah-mewah. Sedangkan baginda sudah ditawar oleh mereka, gunung-gunung di keliling itu boleh jadi emas kalau baginda mau, tapi baginda tak mau, ya. Dia tak mau kepada kemewahan, karena dia lebih suka untuk bermewah-mewahan di akhirat. Di dunia ni dia tak gemar bermewah-mewahan, sebab dia tu orang yang paling sederhana. Kalau hendak kata baginda tu lagi boleh jadi kaya kalau hendak, ya. Yang pertama, dia dari keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni adalah ketua bagi orang-orang Quraisy di zaman itu. Ya, jadi ketua tu takkan dapat kaya tak ada duit apa kita ni. Yang kedua, dia kahwin pula dengan janda yang terkaya di Mekah pada ketika itu. Jadi maknanya kalau baginda tu nak bermewah-mewahan boleh benar, kerana dia bukannya orang yang miskin daripada awal lagi, tak, ya. Tapi baginda memilih untuk menjadi miskin. Bila baginda wafat, tak ada apa pun yang tertinggal bagi dirinya dan juga yang tertinggal untuk isteri-isteri dan anak-anaknya. Malahan baju besinya pun masih tergadai kepada seorang Yahudi. Begitulah akhlak Nabi itu, ya. Jadi sifat yang penuh kemurahan dan kemuliaan, sama ada atau, ya, memadai dengan sedikit daripada kemewahan. Baginda sangat fasih dalam percakapan. Ucapan baginda ringkas tetapi padat. Sebab hadis-hadis dari baginda itu dicatat, dihafal oleh sahabat-sahabat. Sampai hari ini kita menghafal hadis daripada baginda, kerana baginda itu orang yang sangat fasih dalam percakapan. Ucapan baginda ringkas tetapi padat. Baginda sangat lemah lembut. Itu sifatnya, lemah lembut. Siapa bercakap dengan baginda terasa bahawa dia itu dimuliakan oleh baginda. Lemah lembut benar, ya. Pemaaf, ya. Tidak marah melainkan kerana Allah. Kalau dia marah bukan kerana orang itu, dia marah hanya kerana Allah. Bila orang menghina Islam, dia marah. Tapi orang menghina diri dia, dia tak marah, ya. Sehingga bila dia berdakwah ke Taif, malaikat pula yang gerak. Dia tak. Dia pergi berdakwah ke Taif, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis. Malaikat geram tengoknya, minta izin daripada baginda. Wahai Rasulullah, kata di malaikat, izinkan kami menghempak orang-orang di Taif ni dengan gunung-gunung yang di sekeliling Taif itu, di antaranya Jabal Rahmah dan sebagainya. Ya, tapi baginda tak benarkan malaikat itu melakukan demikian. Apa kata dia? Janganlah, kerana mereka tak tahu. Di doanya pula bagi orang-orang Taif itu, Allahumma hadi qaumi wa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Ya Allah, ampunkanlah, berilah hidayah kepada orang-orang kaum aku ni, sesungguhnya mereka itu tak tahu, katanya. Itu Nabi. Kalau kita ada offer kopi tuntah lah, ya. Kita duduk di jangkat ladang ni, dihina, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan rumah-rumah kita, bentang-bentang rumah tu dibantai rumah. Tiba-tiba datang malaikat, izinkan kami lempak dema tu dengan gunung-gunung yang ada keliling jangkat ladang. Macam apa reaksi kita agaknya? Tuan Jazul, apa agak reaksi kita? Kalau saya lah betul macam bantai lah, katanya. Padan muka dia tu. Tapi Nabi tak ada orang itu, kerana dia sifatnya pemaaf. Itu semula jadi itu bukan dia buat-buat, ya. Pemaaf. Itu baginda ni, pemaaf. Pada satu ketika baginda berjiran dengan perempuan Yahudi. Perempuan tua Yahudi berjiran dengan dia. Hari-hari perempuan Yahudi itu membuang sampah, membuang daun, membuang ranting-ranting kayu, najis-najis. Dibuangnya dari kawasan rumah dia kepada kawasan rumah Nabi.
Umar hangat isteri Nabi itu Aisyah, ya Rasulullah, saya dah tak tahan lagi membuang sampah sarap daripada Yahudi ni, gitu. Kata Nabi, sabarlah kamu wahai Aisyah, kata Nabi. Dah lama lepas tu dia tengoknya nen aja keliling rumah. Tahu apa nen? Nen tu lah bersih, tak ada lagi sampah. Itu namanya nen, ya. Tak ada sampah, tak ada kotoran, tak ada daun kayu, tak ada ranting-ranting kayu. 2-3 hari apa tu nen aja. Terkejut juga Nabi, mana pergi perempuan Yahudi ni? Dengar-dengar khabar dia sakit, dia demam, ya. Dia pergi berziarah perempuan tu pula. Pergi dia ziarah ke rumah perempuan tu. Dia bagi kata-kata semangat, dia pujuk, sabarlah dengan ujian Tuhan ni, kata dia. Ya, lepas tu dia doakannya, ya Allah ya Tuhan tu, segerakanlah sembuhnya perempuan ini, kata dia. Menangis perempuan Yahudi tu dengarnya. Pasal apa? Orang ini, orang yang selalu dia nanyai oleh perempuan itu, dia mendoakan untuk dia pula, menangis dia. Ya. Begitulah pemaafnya Nabi itu dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya. Sebab itu banyak orang menerima Islam dengan akhlak Nabi, bukan dengan perkataan Nabi sangat. Akhlak Nabi itu menyebabkan orang menerima Islam. Hari ini orang tak hendakkan Islam kerana apa? Kerana akhlak orang Islam sendiri. Kerana mereka tidak menunjukkan contoh yang dan tauladan yang baik untuk mereka ikuti hari ini. Itu sebab orang tolak Islam, sebab orang kata dia tak nak masuk Islam. Sebab dia tengok orang Islam lebih teruk daripada dia. Ya. Dia kata Islam melarang minum arak, tapi cuba tengok yang minum arak tu. Tak percaya pergi ke bar, pergi ke night club. Kalau nak pergi mok malam ikut saya. Mana yang dalam tu kebanyakan orang apa? Orang Islam minum arak, tertonggin-tonggin. Ya, padahal Islam melarangkan kita minum arak. Ya, Islam melarang kita berjudi, tapi kita tengok orang yang berjudi. Berapa ramai orang berjudi tu? Orang mana? Orang Islam. Tak percaya mau pergi Genting Island. Tengok orang berjudi. Ya, ada seorang tu berjudi di London. Sampai 8 juta hutang di London, disaman oleh pusat judi London dia. Sampai 8 juta. Orang Islam tu. Tapi dia mengatakan judi itu haram. Ya, orang Islam mengatakan sembahyang tu wajib, tapi berapa peratus yang sembahyang? Ya, mana yang ramai? Sembahyang kan dengan wayang. Kejap ini. Kita pejam-pejam mata di seluruh kampung Cakap Laden. Yang mana lebih ramai? Ramai sembahyang ke ramai yang tengok wayang? Tak payah jawab dah. Ramai warak ke yang ramai yang wakrak? Ya. Apa lagi? Islam menyuruh kita supaya jujur, ikhlas. Jangan nipu orang. Gelak toke-toke Cina nengoknya. Tengok ini saya punya buku utang katanya. Tengok nama siapa? Tengok Haji Ibrahim. Kenal Haji Ibrahim? Dia yang lebih banyak utang. Ya. Itu sebab mereka tak hendak Islam sendiri, orang Islam itu sendiri menjadi penghalang bagi mereka menerima Islam. Tapi Nabi dah, ya. Musuh dia yang ketat masa itu namanya Abu Sufyan. Sangat memarahi Nabi itu. Benci benar dia akan Nabi. Tapi bila Nabi berjaya menawan Mekah kembali, mengalahkan tentera-tentera kafir, ya, mengalahkan tentera kufar, apa seruan Nabi? Mana tuan-tuan yang nak rasa selamat, berlindunglah pada Kaabah, berlindung dalam Kaabah. Dilindung di Masjidil Haram, atau pergi berlindung di rumah Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan pun dengar, Nabi ni dia, aku musuh dia, aku benci dengan dia. Tapi siapa yang nak selamat berlindung rumah aku pula, kata dia. Baik betul orangnya Nabi ni, kata dia. Terus dia pun masuk Islam. Abu Sufyan pun masuk Islam dan menjadi sahabat yang ulung pada ketika itu. Ya, dah jadi menjadi sahabat besar kepada Nabi. Semata-mata dengan akhlak Nabi. Ya.
bukannya dengan percakapan Nabi sangat, dengan akhlak Nabi. Begitulah pemaafnya Nabi itu, pemurahnya Nabi itu, baiknya Nabi itu, lemah lembutnya. Tak ada siapa yang marah Nabi itu kerana Nabinya, tak ada. Orang marahkan Nabi bukan kerana Muhammad. Orang marahkan Nabi kerana Islam yang dibawanya, kerana dia melarang mereka menyembah berhala, melarang mereka menyembah patung dan sebagainya. Itu sebab mereka marahkan Nabi. Tapi sebelum Nabi itu istihar dia menjadi Nabi, semua orang sanjung dia, semua orang sayangkan dia. Sampai digelarkan itu Al-Amin. Al-Amin berarti yang paling jujur, yang paling honest, kata bahasa orang putih, ya. Al-Amin, ya. Itulah di antara perangai-perangai Nabi, ya. Akhlak Nabi itu pemaaf, tidak marah melainkan kerana Allah, merendah diri, tak ada cakap besar, tak ada takabur, dengan para mukmin, dengan orang beriman dia merendah diri. Tak ada pula dia duduk tu atas pentas aja, duduk nyedak. Dia merendahkan diri dia. Lagi apa? Banyak beribadat. Sembahyangnya macam mana beribadat Nabi tu? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Di satu ketika ditegur dia isterinya Aisyah, "Ya Rasulullah, yang kamu teruk-teruk sembahyang beria benar sampai terjatuh." Semalam tu sampai terjatuh dia. Tengah berdiri lama tu tiba-tiba terduduk. Terjatuh dari berdiri tu. Terjelepuk. Itu yang ditegur oleh Aisyah tu, yang kamu teruk-teruk sembahyang sampai terjelepuk ni ngapa? Bukankah kamu kekasih Allah? Bukankah kamu dah dijamin syurga? Yang teruk benar ni ngapa? Apa jawab Nabi? Afala an akuna abdan syakura, kata Nabi. Apakah tak boleh aku ni menjadi hamba Allah yang bersyukur? Katanya, itu dia ibadah Nabi berbanding dengan kita. Bengkak-bengkak kaki Nabi tu, kita bengkak-bengkak mata. Kenapa? Meroloh je setiap malam. Itu berbeza antara kita dengan Nabi. Jadi banyak beribadat dan berkekalan dalam jihad. Nabi itu tak pernah lekang daripada jihad. Daripada mula dapat wahyu sampai baginda wafat, tak habis-habis berjihad. Kerana dia ikut perintah Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, mahu tak kamu aku tunjukkan satu jalan, satu cara, satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuanglah kamu di jalan Allah, berjihadlah kamu di jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jihad dalam Islam bukannya satu option, bukannya satu pilihan. Nak berjihad, jihad, tak ngapa, tak ada dalam Islam macam itu. Jihad is not an option. Jihad is an obligation. Tahu apa arti obligation? Tanggungjawab. Kita hidup dalam dunia ini mesti berjihad, mengikut contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bertawakal kepada Allah. Itu Nabi itu. Bertawakal itu artinya apa? Menyerah diri. Segala apa yang berlaku pada dirinya, dia terima saja. Itu namanya tawakal. Apa-apa hal dia minta kepada Allah dulu. Dia minta tolong kepada Allah dulu. Bertawakal kepada Allah. Baginda memiliki akhlak Rabbani. Rabbani itu akhlak yang diberikan oleh Tuhan. Itu Rabbani. Kita ni patutnya semua orang memiliki semangat Rabbani, bukan semangat Ramadhani. Tahu Ramadhani? Bulan Ramadan rajin benar sembahyang dia, tarawih dia, sampai berpuluh-puluh rakaat malam. Lepas Ramadan haram sio nak sembahyang. Itu namanya Ramadhani. Kita patutnya apa? Apa tu kita? Akhlak kita apa? Rabbani. Ibadah Rabbani, bukan Ramadhani. Ini bulan Ramadan penuh. Kalau surau sini entahlah masjid, tak tahu saya, subuh pun penuh sampai 3-4 saf, ramai penuh.
bulan Ramadan. Bila raya tinggal Tok Imam dengan Tok Bilal aja. Yang lain lebur entah ke mana pergi. Itu orang hamba Allah yang Ramadhani. Hanya bulan Ramadan yang jadi alim. Lepas Ramadan tak ke mana alim. Nabi tak ada apa itu. Dia Rabbani. Ya. Semenjak daripada permulaan hidup sehingga wafatnya baginda, istiqamah berterusan. Bukan sehari bangkit betul sebulan, tak ada bangkit-bangkit malam. Dah, berterusan. Tidak berubah dan bertukar. Pengertian inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah, wa ma ana minal mutakallifin. Artinya, dan saya bukanlah daripada golongan yang mutakallifin, iaitu yang mengada-ngada dan memberatkan diri, bukan. Mutakallifin itu artinya dia memberatkan diri dia, mukallaf, artinya diberati hukum. Bukan kerana itu. Dia memang istiqamah saja. Bukan sengaja-sengaja, bukan dibuat-buat saja dah. Kerana yang mutakallifin tidak akan tetap dengan sifat demikian sepanjang hidupnya. Dia takkan istiqamah kalau dibuat-buat. Nabi bukan dibuat-buat, akhlaknya bukan dibuat-buat, rajinnya bukan dibuat-buat, pemaafnya bukan dibuat-buat, takwanya bukan dibuat-buat, tapi memang sifat baginda tu sebegitu. Memang dia bertakwa semula jadi, Allah dah jadi macam apa itu. Bukan dia ada-adanya, bukan ngada-ngada, bukan sengaja-sengaja dah. Memang sifatnya seperti itu. Istiqamah. Tengok apa saja yang berlaku, baginda tetap mempertahankan iman. Dihina, dimaki, dipulau, dibaling dengan batu, dicedera, diseksa, tetap baginda mempertahankan iman. Tak laku dengan itu, dipulau pula tu 3 tahun namanya, bukan sekejap tu, 3 tahun dipulau oleh masyarakat Quraisy masa itu. Tapi dia tak berganjak. Kemudian dipujuk, dibagi rasuah. Datang rombongan daripada kaum Quraisy itu. Diketuai oleh Utbah bin Rabi'ah. Mujuk Nabi, Muhammad, hentikanlah kamu berdakwah, katanya. Kalau kamu berhenti dakwah tu, kamu nak apa yang kamu boleh bagi? Kamu nak emas, kamu nak kaya, kamu boleh kumpulkan emas setinggi bukit Uhud tu. Asalkan kamu jangan berdakwah lagi, gitu. Diam, Muhammad tak jawab. Oh, tak cukup ya, kaya tak cukup ya, kamu nak pangkat, kami akan jadikan kamu Rais Darun Nadwah, kata, pengerusi Darun Nadwah. Darun Nadwah tu Parlimen Mekah. Ditawarkan Nabi jadi pengerusi Parlimen Mekah. Ada orang tak nak jadi pengerusi Parlimen Mekah. Perdana Menteri lah, ada orang tak nak jadi menteri. Rebut orang nak jadi menteri je lah. Usah kan menteri, jadi jawatankuasa masjid, bertumbuk, tahan kan. Ini jadi Perdana Menteri. Diam, dia tak jawab. Oh, tak cukup ya, kamu nak apa lagi Muhammad, kata dia rombongan tu. Kamu nak perempuan, kata. Ini lagi teruk nak apanya, lagi teruk nak ngelakkan. Kamu nak berapa orang? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, kami akan bagi yang tercantik. Pilih mana kamu nak, kata. Ini lagi teruk nak mengelakkannya. Kita ni bolehlah kita cakap, aku tak nak. Boleh cakap, kenapa? Pasal tak ada siapa yang siur. Bolehlah aku tak siur. Pasal tak ada orang yang siur pun. Tambah ada tu orang saya ni, siapa siur? Sudah 72. Ada orang siur? Tak ada yang buat. Coba kalau ada janda datang 18 tahun, lenggok depannya. Bukan lama, bukan dekat, udah dekat mana tu, Abang Ibrahim, kata macam tuan-tuan, lantin seroban ni. Tapi Nabi Muhammad kata apa? Kalau matahari kamu sembahkan kepada aku di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, aku tetap akan meneruskan perjuangan ini sehingga aku menang atau sehingga aku mati. Itu istiqamahnya Nabi itu. Tegasnya Nabi dengan ajaran yang dibawa olehnya. Bukan macam kita, dia pujuk sikit udah luntur.
Diugut sikit udah luntur kan. Itu Nabi ya. Sampai dia wafat waktu itu tidak berubah dan bertukar pengertian. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah tadi, wa ma ana minal mutakallifin. Jadi bukanlah dia buat-buatnya ya. Sengaja dia memang akhlaknya seperti itu. Kerana orang mutakallifin tidak akan tetap dengan sifat-sifat demikian sepanjang hidupnya. Kepribadian baginda sampai ke kemuncak ketinggian dan kesempurnaan. Nabi itu orang yang paling sempurna sekali dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Nabi itulah yang paling sempurna. Tak ada yang mengatasi Nabi. Sama ada dari segi rupanya, dari segi akhlaknya, dari segi ilmunya, dari segi apa pun. Nabi lah orang yang terbaik. Dialah guru yang terbaik, dialah suami yang terbaik, dialah bapa yang terbaik, dialah pemimpin yang terbaik, dialah ahli perniagaan yang terbaik, dialah panglima perang yang terbaik, dialah pemimpin yang terbaik, dialah pentadbir yang terbaik. Sebut dia apa? Inilah orang yang terbaik. Sampai disifatkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji sebagai akmalan nas. Ada pernah baca surah berjanji tak? Ya Allah, tak pernah dengar ke surah berjanji ni? Di rumah ada tak surah berjanji? Ada marhaban tak? Ada. Ada tak jumpa akmalan nas? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas zazatin wa khuluqin wa sifatin saniyah. Tak pernah dengar ke ni? Ya Allah, takkanlah tak pernah dengar. Itulah dia sifat Nabi Muhammad tu sempurna manusia. Cuma kita kena faham, jaga akidah tu, sempurnanya Nabi Muhammad taklah macam sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dia orang adalah kelemahannya. Dia manusia bukan macam Tuhan. Tuhan tak ada kelemahan. Kalau ada kelemahan bukanlah Tuhan namanya. Macam ayah Pin tu, itu Tuhan langit. Ini kata dia kita dah lumpuh, ada pula Tuhan lumpuh. Begitu juga Tuhan Harun. Ada pernah dengar nama Tuhan Harun? Kata dia dah lumpuh. Kenapa kalau dia Tuhan takkan dah lumpuh? Itulah dia. Nabi dia bukan macam Tuhan, dia manusia tapi paling sempurna. Paling handsome. Orang selalu kata yang paling handsome ialah Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf setara, sama taraf. Suara Nabi sama taraf dengan suara Nabi Daud. Paling merdu suara Nabi-Nabi itu ialah Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad sama merdu suaranya macam Nabi Daud. Kerana tidak ada manusia yang lain yang boleh mengatasi Nabi Muhammad dalam apa jua bidang. Jadi kita beruntunglah kita bernabikan Nabi Muhammad. Ini kerana ketinggian dan kesempurnaan demikian dikecualikan pada mereka yang telah dipelihara oleh Allah. Nabi itu yang memeliharanya Allah. Itu sebab Nabi itu tak pergi sekolah, tahu. Ini bukan sunnah ya. Jangan kita pula Nabi dah sekolah, aku tidak nak menyekolahkan anak. Bukan. Nabi tak sekolah tu kerana Allah pelihara dia. Allah tak mahu ada orang yang lebih mulia daripada Nabi. Sebab itu guru Nabi itu Allah sendiri. Dia diutuskan Jibril menjadi guru Nabi. Orang tak boleh jadi guru Nabi. Kerana kalau ada orang jadi guru Nabi, ada lebih mulia dari Nabi. Guru dengan murid mana lebih mulia? Guru ke murid? Guru lah lebih mulia daripada murid. Jadi kalau adalah seorang-seorang jadi guru kepada Nabi Muhammad, orang itulah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Sebab itu Allah tak bagi manusia menjadi guru kepada baginda. Sebab dia panggil Nabi itu ummi. Apa itu ummi? Tak reti membaca, tak reti menulis. Itu Nabi itu tak tahu membaca, tak tahu menulis. Kemudian tiba-tiba dah pandai. Siapa yang ngajar ni? Suruh baca la adri, kata aku tak tahu, kata Nabi. Suruh baca lagi la adri, aku tak tahu, kata. Dipeluk di Jibril, kemudian suruh baca. Mudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Udah terus boleh baca. Sehingga Nabi menjadi orang yang paling pandai membaca dan menulis. Nampak tak?
Supaya kita sedar Nabi ni memang manusia yang istimewa. Ya. Ini kerana ketinggian dan kesempurnaan demikian dikecualikan pada mereka yang telah dipelihara oleh Allah. Kesempurnaan kepribadian baginda adalah sebesar-besar dalil yang membuktikan kenabian baginda. Jadi Nabi lepas yang terima wahyu terus pandai membaca dan pandai menulis. Kemudian dia boleh bersabda pula tentang berbagai-bagai perkara. Berbagai-bagai perkara yang berlaku dalam alam ni. Dia boleh menceritakan tentang kejadian manusia, bermula dari air mani, kemudian menjadi darah beku, kemudian menjadi tulang, disaluti oleh daging-daging ngeliling tulang tu, ditiup roh 40 hari. Kita dah baca dah ni. Dah baca belum? Ya Allah, dah tamat ke dak 40 hadis? Dah tamat ke dak? Saya dah ngajar ni berapa tahun? Dah tamat hadis 40 tu. Di situ ada diterangkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia tahu kejadian manusia? Dia ngaji sains sekolah mana? Mana ada pernah pergi sekolah tapi dia tahu tentang kejadian-kejadian manusia. Dia ada belajar biologi ke? Mana ada? Tapi dia tahu. Betul je betul. Ahli sains dah kaji. Apa yang disabdakan oleh Rasul tu betul je. Tak ada satu pun yang bercanggah dengan kebenaran. Nampak? Itu istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu kita dapati para bijak pandai menghukum kebenaran risalah baginda berdasarkan akhlak, kebenaran percakapan dan sejarah hidup baginda yang bersih. Nabi itu dari keturunannya pun bersih, ayahnya Abdullah itu bersih, maknya Aminah pun bersih, atuknya Abdul Muttalib pun bersih, keluarga yang bersih. Tentang diri dia pun paling bersih sekali, tak ada cacat celah ni. Dari situ membuktikan kenabiannya, membuktikan dia tu benar-benar nabi, bukan palsu, bukan saja-saja dakwa dah. Itu dia. Perhatikan kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ketika mengetahui bahawa baginda benar dan beramanah. Tatkala baginda memberitahu kepadanya tentang penerimaan wahyu, sesungguhnya aku takut berlaku sesuatu terhadap diriku, katanya. Khadijah menjawab, janganlah begitu, demi Allah, Allah sekali-kali tidak menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau menghubungkan silaturahim, membela yang lemah, melahirkan yang belum ada, menghormati tetamu, sanggup menghadapi ujian kebenaran. Nabi baru menerima wahyu di Gua Hira, balik-balik netor bagi dia tu, macam orang kesejukan, mengadu kepada isterinya Khadijah, zambiluni, apa dia? Selimutkan aku wahai Khadijah, selimutkan aku wahai Khadijah, selimutkan aku wahai Khadijah. Dia Khadijah pula bukan macam isteri kita. Kalau isteri kita betul, kita tiba-tiba balik, selimutkan aku wahai saya, isteri saya nama saya tau, selimutkan aku wahai saya, isteri apa agaknya reaksi saya? Abang tu dah gila kan? Tapi Khadijah tak ada begitu, tenang aja dia menghadapi situasi itu, bertenang aja dia pun terus selimutkan. Sudah tenang, baru ditanya ni, apa yang berlaku wahai suamiku, kata Khadijah. Dia tak panggil Rasulullah dulu kerana dia belum tahu lagi dia tu dilantik menjadi Rasul. Jawab Nabi, aku menerima wahyu daripada Jibril melantik aku sebagai Rasul, katanya. Terus Khadijah tu beriman dengan Rasul, and on the spot, kejap-kejap itu beriman dengan Rasul. Nampak tak? Itu dia hebatnya isteri baginda. On the spot terus beriman. Dan habis lepas itu hartanya tu habis. Punah segala hartanya tu dibelanjakan oleh Nabi di jalan Allah. Bukannya untuk sendiri, bukannya nak bentokai tak. Dibelanjanya untuk di jalan Allah. Dan tak ada pula kumuk sangat, masih dia sayangkan Nabi sampailah dia mati. Sebab itu dah mati pun Nabi masih menyebut-nyebut namanya lagi. Kerana orang yang pertama yang beriman dengan Allah dan Nabi, Khadijah lah Itu dia. Begitu juga Hercules. Hercules ni tahu?
Ya Allah, tak pernah dengar. Tak ada dengar wayang dah dicerita Hercules. Orang kuat tu namanya Hercules. Sebenarnya Hercules tu nama bagi Maharaja Rom. Ketika baginda mengirim surat menyerunya kepada Islam, Nabi Muhammad kirim surat kepada Hercules, kamu terimalah Islam, masuklah Islam, sembahlah Allah. Kenapa? Itu tugas Nabi. Dia dibangkitkan untuk menyeru manusia kepada Islam. Menyeru manusia anikbunullah fajtanibut taghut, katanya. Hendaklah kamu sembah Allah dan jauhkanlah daripada taghut. Itu kerja Nabi. Anikbunullah wajtanibut taghut. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu daripada taghut. Itu semua orang diutuskan kepada itu. Nabi utuskan kepada raja-raja. Masa menerima surat dari Nabi itu, apa kata Hercules? Ia meminta daripada orang-orang Arab yang berada di situ. Daripada orang Arab yang berada di dalam negara yang kebetulan masa itu Abu Sufyan ada di situ. Yang itu ada Abu Sufyan. Kemudian beserta Khalifah perniagaan Quraisy. Dia masa itu sama dengan orang-orang Quraisy berniaga di Rom. Berada di negara Syam. Syam tu Syria sekarang ya. Di negara Syam. Itu Syam tu Syria ditakluki oleh Rom pada ketika itu. Hercules menjemput mereka dan penterjemah ke majlis perhimpunan beserta dengan pembesar-pembesar Rom, bertanyakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, Muhammad ni macam mana orangnya, katanya. Besar mana, macam mana, kaya ke, miskin ke, sombong ke, gagah ke, perkasa ke. Dia tanya tentang Nabi Muhammad. Setelah mendengar penerangan daripada mereka, ia mendapat kepastian bahawa apa yang diceritakan tentang akhlak dan kepribadian baginda adalah membuktikan kebenaran agama yang dibawa, dan baginda adalah Nabi yang diutus. Dia percaya, cuma dia belum beriman lagi kerana ada kepentingan. Ada juga orang begitu, kan tak nak berjuang tak, tapi ada kepentingan, maka dia tak jadi berjuang. Begitu juga zaman Nabi itu. Banyak orang percayakan Nabi tapi tak nak, kerana malu, kerana apa. Termasuklah pak saudaranya, namanya apa? Abu Talib. Sangat percaya kepada Nabi, malahan membantu baginda dalam urusan dakwah baginda. Tapi dah nak mati suruh mengucap, tak nak, aku malu dengan kaum aku, katanya. Ada juga orang begitu ya. Kami rasa berfaedah kalau kami paparkan di sini dialog yang berlaku di antara Hercules dengan Abu Sufyan. Kita baca dialognya. Tahu dialog percakapan ataupun perbualan antara Abu Sufyan dengan Maharaja Rom, yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini perawi hadis yang terkenal di dalam sahihnya. Hadis itu hadis sahih kerana dialog ini mengandungi pengajaran, pedoman dan bukti-bukti bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan hujah. Ini dalil, dikurniakan hujah-hujah yang tepat dan tanda-tanda yang membuktikan kebenaran dakwah baginda, keistimewaan kepribadian baginda. Apatah lagi baginda dibantu dengan mukjizat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat lain yang amat jelas. Imam Al-Bukhari menceritakan Abu Sufyan dan kumpulan peniaga Arab Quraisy telah mengunjungi Syam. Abu Sufyan telah pergi ke Syam. Belum Islam lagi ya, Abu Sufyan tu belum Islam lagi tau. Dia telah pergi ke Syam. Mengunjungi Syam katanya. Dia telah mengunjungi Syam, pergi ke Syria. Dalam masa berlaku peristiwa perdamaian Hudaibiyah, mereka dijemput oleh Hercules yang berada di Ilyak, nama tempatnya Ilyak, iaitu di Baitul Maqdis. Hari ini Baitul Maqdis di mana? Di Palestin, yang sekarang ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Suatu majlis perhimpunan yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Rom dan pemerintah dan penterjemahnya sekali. Tanya Hercules, siapakah di antara kamu yang paling hampir keturunan dengan Muhammad? Jawab Abu Sufyan, saya lah yang paling hampir.
Abu Sufyan ni memang ada pertalian darah dia dengan Muhammad. Akulah yang paling hampir, kata dia. Hercules menyuruh Abu Sufyan mendekatinya. Mari sini, kata dia. Hercules panggil Abu Sufyan. Ingat Hercules tu maharaja ya, maharaja Rom. Kalau maharaja manggil, oh bangga kita ya. Maharaja. Kalau sultan manggil kita macam, Tuan Ji, kalau sultan manggil kita macam, 2 bulan cerita sultan saja. Ya. Ini maharaja Rom manggil dia. Hercules menyuruh Abu Sufyan mendekatinya dan menyuruh rombongan Quraisy berada di kalangan Abu Sufyan. Rombongannya, kamu duduk dekat Abu Sufyan ni, kata di Hercules. Berkata Hercules kepada penterjemah, aku akan tanya dia mengenai Muhammad. Jika ia berdusta, maka kamu semua janganlah percaya kepadanya. Aku akan tanya Abu Sufyan ni tentang Muhammad. Kalau dia berdusta, kamu tak usah percaya. Ya. Ketika itu Abu Sufyan bersungut, demi Allah. Masa itu belum Islam tau. Tapi dia gunakan Allah juga. Tahu? Ini satu isu ni demi Allah katanya, padahal dia belum Islam lagi. Kalau tidak kerana malu mereka mengatakan aku berdusta, nescaya aku berani berdusta terhadap Muhammad. Kata dia Abu Sufyan, kalau tidak kerana malu, nanti dikabarkan nama dia aku berdusta, aku tetap akan berdusta tentang Muhammad. Kenapa? Kerana dia sangat benci kepada Muhammad pada ketika itu. Dia belum Islam lagi. Dia marah benar dengan Muhammad kerana menyebarkan Islam. Tapi dia kata kalau aku dusta dan mengatakan aku dusta, nanti aku malu pula di hadapan mereka. Jadi aku akan bercakap dengan benar lah. Bila ditanya, aku akan berkata dengan benar. Pertanyaan Muhammad, pertanyaan pertama mengenai Muhammad ialah, yang pertama tanya Hercules, bagaimanakah keturunan Muhammad di kalangan kamu? Muhammad tu keturunannya apa? Ayahnya pencuri ke, perompak ke, peminum arak ke, menagih dadah ke? Jawab Abu Sufyan, keturunannya mulia. Abdullah tu terkenal dengan kemuliaannya, begitu juga Abdul Muttalib, begitu juga isteri. Abdullah tu Aminah terkenal dengan kemuliaannya, tak ada cacat pun dia punya sejarah hidup. Tanya lagi Hercules, pernahkah dahulu salah seorang daripada kamu menyeru seperti seruan Muhammad? Ada tak kamu ke lain-lain orang sebelum kamu tu menyeru macam Muhammad? Kembalilah kepada Allah, jangan sembah patung. Ya, macam tadilah, ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhkan daripada patung dan sebagainya. Ada tak di antara kamu yang pernah menyeru seperti itu? Jawab Abu Sufyan, tak pernah. Tak pernah ada, kata Abu Sufyan. Tanya lagi Hercules, adakah datuk neneknya daripada golongan raja? Datuk nenek Nabi itu raja apa? Datuknya khalifah mana, raja mana, keturunan mana? Caesar mana? Caesar tahu? Kaisar. Caesar. Ada tak keturunan dia tu daripada raja-raja, orang besar-besar? Jawab Abu Sufyan, tak ada. Tidak, katanya. Dia keturunan orang biasa. Kemudian tanya lagi, pengikut-pengikut Nabi Muhammad terdiri daripada golongan yang kuat atau golongan yang lemah? Orang yang ikut Nabi itu orang yang gagah perkasa ke, orang yang ada kuasa ke, orang yang lemah atau orang yang tak ada apa-apa? Apa jawab Abu Sufyan? Pengikut-pengikutnya terdiri daripada golongan yang lemah. Memang pun ketika itu pengikut Nabi Muhammad tu Bilal bin Rabah, seorang hamba. Kemudian anak angkatnya Zaid bin Harisah, orang yang kulit hitam. Ya, begitulah. Peringkat awal je, yang ada mulia sikit Abu Bakar As-Siddiq, itu pun bukan mulia benar, bukan gagah benar ya. Yang lain tu semua lemah-lemah aja, ghoriban. Bada'al Islamu ghoriban, kata Nabi. Islam itu bermula dagang. Artinya yang masuk Islam tu yang ganjil-ganjil. Orang yang berpakaian macam orang pakaian orang Islam, ganjil-ganjil aja. Orang yang semayang macam orang Islam semayang, ganjil-ganjil. Orang tengok pun terkejut, tengok apa dia buat dengan tonggak-tonggik ni. Itu ghoriban. Wa sayaudu ghoriban, dan akan berakhir dengan kedagangan. Hari ini pun Islam tu seolah-olah macam dagang. Siapa amalkan Islam macam orang dagang. Asli. Orang dah tak nak amalkan Islam lagi. Banyak syariat-syariat tadi dihilangkan.
Jadi jawab Abu Sufyan, tak ada berkata. Dia pengikutnya orang lemah-lemah aja. Pengikut-pengikutnya terdiri daripada golongan yang lemah. Tanya lagi Hercules, pengikut-pengikutnya makin hari makin bertambah banyak atau makin hari makin bertambah kurang? Dia nak nipu tau, tapi sudah tak berani nak nipu. Apa jawab Abu Sufyan? Makin bertambah banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sedangkan tekanan-tekanan terhadap umat Islam ketika itu paling dahsyat sekali. Di pulau, dihina, dibunuh pun ada. Ada yang dibakar pun ada. Macam apa? Ammar Yasir, bapa Ammar tu namanya Yasir, dibakar mati. Bilal dihentak dengan batu tang dada tu. Kamu mengaku bahawa kamu takkan menyembah Tuhan kamu lagi. Apa jawabnya? Ahadun, ahadun, ahadun. Apa dia ahadun?